Saya Nurhazuni binti Azhar bernama Matrikan 285847 akan membentangkan mengenai teori pembelajaran konektivisme. Kita semua tahu, seiring dengan peningkatan pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara ke arah mencapai tahap pencapaian lebih sistematik adalah disebabkan oleh sumbangan utama daripada kemajuan teknologi dan komunikasi ataupun yang biasa kita dengar daripada Information Communication Technology ataupun ICT. Okey, kemudahan kemajuan dari bidang teknologi ini sangat membuka peluang dan memudahkan segala urusan, lebih lagi dalam bidang pengurusan, media, telekomunikasi dan tidak dilupakan juga bidang pendidikan. Baik, bidang pendidikan ini sangat mementingkan proses pengajaran dan pembelajaran yang akan menggunakan kaedah interaksi dengan individu daripada lingkungan usia yang sama bagi mendapatkan suatu perubahan perilaku baru individu secara keseluruhannya. Proses ini sangat penting kerana proses ini dapat menilai perubahan sikap pelajar yang berusia daripada waktu sekolah rendah ke tahap sekolah menengah iaitu tahap yang lebih tinggi. Hasil dari pembelajaran tersebut akan menunjukkan tahap perubahan perilaku murid daripada perubahan ke arah yang lebih positif ataupun sebaliknya. Oleh hal yang demikian, terdapat pelbagai cara yang dalam mendapatkan keputusan yang merangkumi aspek efektif, psikomotor dan juga kognitif seperti mengaplikasikan teori pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi yang menekankan kepada teori pembelajaran konektivisme. Seterusnya, teori pembelajaran konektivisme ini dibangunkan oleh George Siemens kerana beliau mempercayai bahawa teori-teori pembelajaran yang lain seperti konektivisme, konstruktivisme dan behaviorisme tidak memenuhi piawaian dan elemen penyajian zaman digital teknologi yang kian canggih ini. Sehubungan dengan itu, sejak peralihan teknologi ke arah fasa perkembangan menunjukkan mampu mengubah cara komunikasi dengan mempraktikkan teori pembelajaran konektivisme yang mempunyai proses untuk mengumpul data untuk mendapatkan maklumat di setiap rangkaian media sosial. Teori ini mempunyai beberapa prinsip seperti guru berperanan sebagai seorang pembimbing atau fasilitator kerana mengamalkan kaedah pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Hal ini disebabkan dengan perkembangan teknologi yang tinggi, bidang pendidikan memfokuskan kepada elemen pembelajaran abad ke-21 yang menerapkan 4K iaitu komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan pemikiran kritis. Oleh hal yang demikian, melalui teori ini dapat dilihat bahawa peranan guru lebih efektif sebagai seorang fasilitator kerana dapat menjadikan para pelajar lebih aktif dan mampu menunjukkan diri di dalam kelas. Selain daripada itu, pengaplikasian teori pembelajaran konektivisme adalah bahan penggunaan alat bahan bantu mengajar yang menarik dan persembahan yang ditunjukkan oleh guru dapat menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Contohnya, guru menggunakan elemen multimedia seperti tayangan slide, video pendek dan grafik yang menarik sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung merupakan antara kaedah yang efektif. Hal ini bertujuan bagi memudahkan para pelajar untuk lebih memahami dengan lebih cepat. Baiklah, seterusnya adalah strategi pengajaran dan pembelajaran yang dapat didefinisikan sebagai kepandaian dalam merancang, menguruskan kaedah dan memilih teknik pengajaran yang paling efektif bagi menghasilkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang mampu mencapai kesempurnaan. Baik, strategi pembelajaran yang pertama, strategi pengajaran dan pembelajaran terbagi kepada 4, iaitu strategi pemusatan guru, strategi pemusatan pelajar, strategi pemusatan bahan atau sumber dan yang terakhir adalah strategi pemusatan berasaskan kepada tugasan. Strategi pemusatan guru adalah di mana guru berperanan sebagai ketua yang akan mengawal keadaan dan fokus pengajaran adalah milik guru sepenuhnya. Kaedah ini di mana guru menggunakan kaedah komunikasi sehala dan hanya menyampaikan syarahan dan melakukan demonstrasi sahaja dalam kelas. Kaedah ini menyebabkan pelajar akan lebih bersifat pasif kerana hanya mendengar dan mencatat maklumat yang disampaikan oleh guru. Jadi, kelemahan yang dapat dicapai daripada strategi ini adalah guru banyak membataskan perkembangan dan keupayaan pelajar untuk berinteraksi secara lebih terbuka dalam kelas.
Strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pemusatan pelajar. Strategi ini di mana pelajar akan lebih bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat yang diajar dalam kelas dengan menggunakan kaedah classroom di mana guru akan memberikan bahan bantu mengajar sehari sebelum kelas berlangsung. Jadi, pelajar dapat mengulang kaji dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam kelas. Strategi ini menyebabkan pelajar menjadi lebih aktif kerana memerlukan pelibatan semua pelajar di dalam kelas. Strategi ini juga dapat melahirkan pelajar yang mempunyai perkembangan kreativiti dan dapat meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Selain daripada itu, kelemahan yang dapat dicapai dari strategi ini adalah cabaran untuk guru-guru bagi mencapai objektif pembelajaran tersebut pada hari tersebut dapat dicapai. Strategi yang ketiga adalah strategi pemusatan bahan atau sumber. Strategi ini di mana bahan atau sumber yang digunakan oleh di lokasi pengajaran bahan lukisan, buku, komputer label dan peralatan saintifik. Strategi ini turut melibatkan penggunaan setiap sekitaran dan bahan di sekolah dan tidak tertumpu kepada bahan-bahan bantu mengajar dalam kelas sahaja. Melalui strategi ini, guru mampu merangsang perkembangan dan pemikiran pelajar untuk berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Antara ciri-ciri strategi ini adalah dapat meningkatkan kecekapan kemahiran terhadap penggunaan bahan bantu mengajar seperti BBM. Terakhir adalah strategi berasaskan tugasan. Strategi ini di mana guru akan menggalakkan penglibatan pelajar dalam sebarang tugasan atau aktiviti dalam kelas. Hal ini bagi melibatkan pelajar dapat mengaplikasikan setiap pembelajaran yang telah dipelajari dalam kelas dengan menjalankan tugasan atau aktiviti berkenaan. Selain daripada itu, guru juga perlu memantau pergerakan dan kemajuan pelajar bagi mengenal pasti pelajar yang lemah atau pelajar topik tersebut. Dan akhir sekali adalah berdasarkan strategi ini dapat menggalakkan penglibatan semua pelajar di dalam kelas. Sebenarnya, teori ini dapat meningkatkan pengetahuan guru dan pelajar dalam mengaplikasikan kemahiran teknologi, di mana guru dapat meningkatkan pengetahuan kolaboratif sesama pelajar dengan menjalankan aktiviti bersama. Selain daripada itu, guru juga diharapkan dapat meningkatkan strategi pembelajaran berpusatkan pelajar kerana seiring dengan pembelajaran abad ke-21 bagi menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan bijak mengawal suasana memimpin dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih.